Ustaz. Ustaz. Ada buah. Buah pun lekor. Panjang wayang. Suraunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa linaftatihul majlis bi ummil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sa'alallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga, insya-Allah. Alhamdulillah yang saya kasihi tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah, serta yang buat live pada malam ini, Abang Abu Bakar Osman daripada page Audio Kuliah, Abang Azin Hassan daripada page Syiar Kuliah. Tuan-tuan mati Allah, sebagai orang kata pemanis bukan pemanis, pemanas badan kita ni, semangat kita nak masuk di ambang Ramadan minggu depan ni 13 hari bulan. Saya nak menerangkan kepada tuan-tuan firman Allah SWT yang berbunyi, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Ta'ala berfirman, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Min azimah syahrul Ramadan anzalallahu ta'ala fihi al-Quran ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kebesaran dan kehebatan bulan Ramadan ini, tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ini kita akan jumpa satu tarikh yang dinamakan sebagai nuzul Quran. Perak cuti nuzul Quran. Tuan-tuan, adakah kita gembira hanya semata-mata kerana cuti nuzul Quran ni? Cuti, sebab cuti kita gembira? Dah. Kita gembira kerana apa, tuan-tuan? Di sinilah turunnya satu Al-Quran, kitab yang disebut dalam surah Al-Baqarah. Pada awal-awal lagi Allah sebut zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Surah  Kitab ini, yakni Al-Quran,
Tidak syok lagi. Jangan ragu-ragu. Jangan confuse. Jangan teragak-ragak. Kita hari ni suka teragak-ragak. Betul tak tuan-tuan? Boleh ke ikut Islam ni? Kalau kita ikut Islam ni boleh maju ke? Ada orang tuan-tuan, orang Melayu, bukan orang putih, bukan orang Jerman, bukan orang Jepun. Orang Melayu tuan-tuan, muka macam lah, macam rambut perang, mata biru. Tapi rambut dikala. Tahu kala, kata orang Parik dikalanya. Mata biru pun berkontak lens. Sekali tengok berapa orang Europe, dua kali tengok muka Jawa. Tuan-tuan, orang Jawa marah, orang Jawa. Apa-apanya ya, orang putih teruan. Apa katanya tuan-tuan? Dia kata, Jepun tu berbarrel-barrel, bertong-tong minum todi. Tapi Jepun maju tak daripada Malaysia? Dia kata, lebih maju daripada Malaysia, walaupun minum todi. Jangan. Ini yang manusia yang nak cuba melawan Allah. Allah kata zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Jangan ragu-ragu ikut Islam, ikut Quran, ikut panduan Allah, ikut syariat yang Allah jadikan. Jangan ragu-ragu. No doubt. Bukan dok biawak pandang pasir tu, no doubt. Aku cakap orang putih sekarang ni. Nak jawab dengan orang putih juga ni, Melayu tiruan orang putih ni kena jawab apa itu. No doubt. Apa mana dia? Jangan ragu-ragu. Dan ayat yang disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran ni juga disebut sekali lagi, Allah ulang balik, hudan linnas. Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, bukan saja petunjuk, di dalamnya itu ada bayinat, keterangan-keterangan, penyelesaian, solution. Quran ni jangan setakat baca je tuan-tuan. Ulama mengatakan jangan jadikan Quran itu semata-mata mazamir, semata-mata bunyi syurunai. Mazamir, bunyi syurunai, indah, dilagu-lagukan. Ya ayyuhallazina amanu. Sedap ni kita tengok. Allazina yanquduna ahdallah. Kita Allah sallu ala nabi. Sedap dia tengok. Mazamir, sedap, indah. Tetapi kita tak ambil hukum di dalamnya. Qara'tumul Quran walam ta'malu bima fihi. Ni kata Ibrahim Adham. Kamu membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak beramal dengan hukum yang ada dalam Al-Quran. Beratlah tuan-tuan, tak cerdik. Tuan-tuan mati Allah. Wa bayyinatin minal huda, dalam Quran itu ada bayinat, ada keterangan-keterangan, ada cara-cara, ada adab-adab, ada hukum akam. Wal furqan, mana furqan? Yang membezakan antara, kata ulama tafsir Ibnu Katsir, al-furqa ya'ni kita boleh membezakan di antara bainal haqqil wal batil, antara benar, antara batil. Ini benar, ini salah, ini halal, ini haram. Bila tak ikut Quran ni yang kita main balonnya tuan-tuan, main redah je. Bila Allah kata, Allah Ta'ala sebut kulu, kulu min halal, makanlah kamu daripada makanan yang halal. Bukan saja halal, tayyib, termasuk di dalam halal itu benda-benda yang tayyib, benda-benda yang baik, benda-benda yang tidak beracun, benda-benda yang tidak memudaratkan. Tapi hari ni tuan-tuan, orang ramai di antara kita yang cari makanan walaupun tidak halal asalkan sedap. Berapa ramai orang yang dia ikut selera, bukan ikut Quran. Tengok, makan tuan-tuan, belum bab politik, belum bab akidah, belum bab amalan. Bab makan je, janji sedap.
Apa benda dalam, jangan kisah. Apa benda dalam ni ada binatang tengkuk pendek, kaki pendek sekalipun, no problem. Memantai. Yang penting holiau. Ni salah kita. Dan rahmati Allah, ada satu orang tulis dalam Facebook, saya baca. Dia kata ayah dia memang baik dengan satu non-Malay, non-Muslim ni. Non-Muslim ni bagi tahu pada ayah dia, kalau nak makan kedai non-Muslim, hati-hati, jaga-jaga. Pasal apa tuan-tuan? Disebut di situ, kalau makan mi kari dema ni, kuah yang dema masuk, yang kita orang Melayu makan holiau, yang kata lemak, berkrim, yang rasa lemak, ya Allah sedap, enak, lazat ni, kata non-Muslim ni pada ayah dia, arwah ayah dia, dia kata apa dia? Biasa kalau yang sedap-sedap itu adalah air rebusan, mesti ada air rebusan binatang tengkuk pendek, kaki pendek. Tahu tuan-tuan binatang tengkuk pendek, kaki pendek tu binatang apa? Gajah. Mana pula gajah? Kakinya panjang, besar kama weh. Binatang apa tu? Abang Ijaz tahu. Lu fikirlah sendiri tuan-tuan. Bukan saja halal, benda yang baik. Ini disebut oleh Quran, kita ikut dah. Lebuh. Saya selalu ulang tuan-tuan, bila minta izin, bila pergi ziarah dengan kawan-kawan, Allah Ta'ala sebut apa dia? Laisal bir, tidaklah satu akhlak, tidaklah menjadi kebaikan, antadkhulul buyut, kamu masuk rumah orang itu daripada pintu belakang. Tu bukan akhlak. Walakinnal birra man ittaqa, tetapi orang yang baik, orang yang berakhlak itu ialah orang bertakwa. Sebab tu fa'tul buyuta min abwabiha, datanglah rumah orang itu ikut pintu depan. Dan ayat lain mengatakan fadkhuluha bisalamin aminin, bila nak masuk rumah orang ni minta izin dengan assalamualaikum. Ada ikut tak? Tu akhlak paling simple, adab paling simple. Ada buat tak ikut Quran? Assalamualaikum. Nabi kata istizan bisalam, minta izin itu dengan memberi salam. Dan salam itu, istizan itu salah samarat, bagi salam itu 3 kali je. Ada buat tak benda ni tuan-tuan? Kita nak sangat jumpa kawan kita ni, ada benda yang kita nak jumpa sangat, terdesak, kita kata terdesak, kita bagi salam bukan 3 kali dah, dekat 30 kali kita bagi salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum Husain, Husain. Contoh. Bila kawan tu tak buka, kita pergi pulak tingkat tepi, kita pegang grill tingkap, gegar, "Oi, mana kamu ni?" Tak buka juga, kita pergi pula pintu belakang tuan-tuan, kita tarik pintu belakang tu. Dah berapa hantu yang suka ketuk pintu rumah orang tu dengan kita lebih kurang adik-beradik tuan-tuan. Ya, yang kejadian dekat Selangor tu kan yang kecoh. Sebelum Selangor sebenarnya di Kampung Gajah. Kecoh di Kampung Gajah. Tanjung Tualang tu ngalah ke Bukit Cawi tuan-tuan. Orang ngetuk pintu rumah, pom 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 pom, sampai dia membuat rukun tetangga kawal kampung. Oi, seram tuan-tuan, seram. Saya pergi Bukit Cawi ceramah tu, balik tengah malam, pukul 10.30, makan pula. Lepas tu sebelah pergi seorang-seorang. Dia mau tanya, "Ustaz datang seorang je ke?" Kru mana? Kru bini tak benar akan keluar tuan-tuan. Habis bocor rahsia. Aku seorang je keluar. Dah ada madeh tuan. Itu orang Ustaz seorang je. Seorang je lah. Kenapa? Ustaz tak tahu cerita ke? Tak tahu. Ustaz dia bertanya Tualang tu ngalah ke Bukit Cawi, lepas Bukit apa Pasir Salak Bukit Cawi ni Ustaz. Tu dia bercerita tu hantu duk ketuk pintu rumah orang. Ustaz tak tahu ke? Saya tak dengar pun. Lah, Ustaz tak tahu ke? Tak tahu. Ada seorang kata, "Ustaz tak ngapa. Dia ustaz, banyaklah benda dibaca-bacanya." Aku pun bangga tuan-tuan. Tapi ada seorang pula tuan-tuan mulut tak ada insurans ni. Dia kata apa dia?
tak apa, nanti dia ketuk pula pintu kereta ustaz. Aku rasa nak terajang je tuan. Tuan-tuan rahmati Allah, kita ngetuk pintu orang ni ada adab tak yang diajar dalam Al-Quran? Assalamualaikum sekali, tak jawab, ketuk dan bagi salam 2 kali. Assalamualaikum, panjangkan sikit, tak jawab. Tinggal 1 je lagi kan, one more, kuat sikit, panjang sikit, macam azan asar. Assalamualaikum, habis luruh atak-atak zing orang, tak buka juga. Farji'u, Allah kata apa dia? Balik. Sebab apa? Ada di antara tuan rumah berada dalam keadaan dia tak boleh jumpa kita. Itu kena faham tuan-tuan. Tuan rumah ada hak untuk tidak membuka pintu. Hormati privasi tuan rumah, hormati hak-hak tuan rumah. Itu yang saya bergurau dekat satu jabatan. Dia menggelak. Saya kata, kadang-kala, tak mak suami isteri ni tak buat kerja suami isteri waktu malam. Dia tak buat waktu malam, dia buat waktu petang. Tengah buat kerja waktu petang, tiba-tiba datang orang melawat. Assalamualaikum. Udah. Suami ni pun kata, siapalah ngaco projek kita ni. Suami pun intai, minta maaf ibu, suami pun intai tengok. Ya Allah, pengurusi khairat kematian Tuan Khairuddin kita. Udah. Tuan Khairuddin dah bagi tahu dah, kalau tak dah aku datang tak buka, kamu mati tanam sendiri. Kena buka lah. Tapi bila suami nak buka, isteri panggil, bang jangan, bang jangan. Ngapa? Kita sudah tertukar kain pelekat dengan kain batik. Abang tak buka lah. Jangan marah. Ini realiti. Sebab itu kalau tuan rumah tak buka, jangan kita marah. Kita kata apa? Aku datang rumah mereka tak buka langsung pintu ya. Bergedup dalam tu. Aku tahu kamu ada motor, ada kereta, ada kasut, selipar apa aku tahu. Tuan-tuan, itu maknanya kita tidak ada adab. Apatah lagi bila dia suruh tuan-tuan memegang pemerintahan, politik, kuasa dengan melaksanakan Islam. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Yang pertama, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka orang ini fasik. Yang kedua berbunyi, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Orang yang tidak berpegang, tidak berhukum dengan hukum Allah sebagai solution masalah masyarakat, orang ini zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang ketiga ni lagi dahsyat. Apa dia Allah sebut? Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka jatuh kafirlah ia. Ni tuan-tuan, yang ulama ceritakan batas-batas iman, siapa jadi fasik, siapa jadi zalim, siapa jadi kafir. Tapi orang awam yang dengki, benci dengan para ulama ni, mereka provok. Yang benci ni termasuklah orang-orang munafik yang bekerjasama mastermind dengan orang kafir yang memusuhi Islam. Dia provok, dia kata tengok ulama mengkafirkan orang Islam sendiri. Tuan-tuan, betul kena ngaji. Ni tak datang dengar khutbah tidur. Bila khatib kata ittaqullah, tu start tidur tu. Ittaqullah tu start tidur. Bila sampai ibadallah, innallah ya'murukum bil, itu time jaga. Dia tahu, tu dah habis dah khutbah tuan-tuan. Lepas tu bila orang sembang di luar masjid, asyik khutbah tadi, ekstrim menung. Iya ke? Iya ke? Dia pergi report tuan-tuan. Padahal dia sendiri pun tak dengar. Jangan marah. Sama dengan pengajian. Ulama menceritakan batas-batas iman. Dalam kitab Nuzumul Islamiyah tuan-tuan, masih mengaji di Mesir itu, ada seorang namanya Dr. Muhammad Jabal.
Muhammad Jabal ni tuan-tuan, dia bagi tahu ada beza tak antara fasik, zalim dengan kafir. Fasik ni tuan-tuan, bagaimana yang disebut sebagai fasik, dia tahu hukum-hukum Islam itu wajib dibuat. Dia tahu. Dia tahu tuan-tuan, hukum hudud itu wajib. Orang mencuri itu bagaimana nak selesaikan? Hudud, potong tangan. Zina ni macam mana selesaikan? Sebat 100 kali. Dia tahu. Tapi kenapa tak nak buat? Saja tak mau buat. Pasal apa tak nak buat? Saja tak mau buat. Nanti kalau buat, takut apa dia? Pelabur tak nak mari. Takut apa dia? Ekonomi tak maju. Orang ini kata ulama ni fasik. Tuan-tuan, fasik boleh tak jadi saksi nikah, wali nikah? Boleh tak? Jangan ingat fasik ni ringan tuan-tuan. Batu Tok Qadhi bila nak suruh nak menikahkan pengantin, apa Tok Qadhi, naib Qadhi buat? Dia kata mari kita semua sama-sama mengucap kalimah syahadah. Saya pernah tanya Tok Naib, apa ni? Ini majlis nikah orang, bukan majlis mengislamkan orang. Tak semua kena mengucap apa orang. Dan orang bukan Islam je. Tok Naib kata, Syekh, Ustaz, kita tak tahu wali nikah ni semayang ke tak. Tuan-tuan, dia cakap itu mudah, betul juga. Tapi wali ni kalau fasik ni, mudah tuan-tuan, takut tak sah mewalikan ni. Ni takut ni. Tuan-tuan rahmati Allah, fasik ni jangan ingat benda ni ringan. Fasik. Yang kedua, Allah sebut zalim. Kenapa zalim? Dia kata wajib. Dia tak menafikan. Wajib. Tapi kenapa tak buat? Takut. Takut siapa? Takut pada tekanan. Tekanan mana? Orang bukan Islam. Kita masyarakat majmuk. Nanti kalau orang bukan Islam marah, macam mana? Macam mana? Macam mana? Orang ini dinamakan zalim. Yang ketiga, kafir. Ni saya bagi tahu. Saya bukan mengkafirkan. Saya bawa satu kitab namanya Nuzumul Islamiyah, oleh karangan almarhum Dr. Muhammad Jabal di Mesir. Dia kata apa tuan-tuan? Apa yang dikatakan kafir, yang ini Allah yang sifatkan, bukan kita reka-reka. Bagaimana menjadi kafir itu? Dia kata wuduk ni tak wajib. Bukan saja dia kata tak wajib, menghina pula hukum Allah. Ni apa semayang tonggang-tonggik ni. Rukuk pun, sujud lama pun dahi hitam. Dia kata bukan dahi je hitam, satu badan hitam. Miskin orang itu juga. Jaga cakap orang itu. Apa habis potong-potong tangan, kes curi. Nanti kita pergi kedai, kita boleh order lah sop tangan kata. Jaga orang macam ni. Sop kaki kata, bukan kaki ayam, kaki orang, hudud punya kaki. Jaga. Kata Syekh Muhammad Jabal, orang ini keluar akidah dia. Jangan melawak tuan-tuan. Agama ni tolong jangan melawak. Sebab tu diturunkan Quran, dimasukkan dalamnya hukum akam, firman-firman Allah supaya kita boleh tahu Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Yang membezakan benda ini iman, benda ini kafir. Jangan main-main. Benda ini munafik, benda ini beriman. Benda ini fasik, benda ini soleh. Mengajilah. Dia mengaji tanda. Tapi bantai ulama, bantai orang. Tuan-tuan, pasal apa? Pasal tak faham tentang Islam. Sebab tu tuan-tuan, An Muawiyah radhiyallahu anhu, saya bawa satu lagi hadis. Apa dia? Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ma yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah hendakkan kepadanya itu kebaikan, Allah jadikan dia ini mendalami agama. Masya Allah tuan-tuan.
Ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala alimun rahimun bi ibadih. Apa dia? Adalah Allah SWT itu, apa dia tuan-tuan? Lemah, lembut, penyantun, penyayang dengan hamba dia, walaupun hamba dia ini biadab. Termati Allah, ada orang kata Fir'aun ni masa dia mengejar Nabi Musa alaihissalam, tuan-tuan tahu ya, tengok dalam YouTube baru-baru ni, Mesir memindahkan mamia lebih kurang 22 mamia daripada Museum Tahrir tu. Saya tak nak masuk Museum Tahrir, tuan-tuan. Bukan tak teringin nak pergi tengok mamia ni, tapi ada sini yang kata jangan pergi melawat kalau kita niat mengkagumi, membesarkan mamia-mamia ni. Sebab apa? Fir'aun ini adalah watak yang paling kuat melawan Allah. Subhanallah. Tu tak pergi, tuan-tuan, segan nak pergi. Baru ni, tuan-tuan, 2 hari lepas kot ya, semalam 2 hari lepas, dipindahkan lebih kurang 22 mamia, termasuklah Ramses II, Ramses Thani yang dikatakan menentang Nabi Musa tu, Ramses II. Ada mengatakan bukan ni Ramses II, tapi anak Ramses II ni, apa nama aku tak ingat dah. Tuan-tuan, dibawa mamia Fir'aun ini yang terkenal dalam sirah, dalam Quran sebagai yang paling kuat menentang Allah. Allah sebut pada Nabi Musa, iz'ab ila Fir'aun fa innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu sudah tagha, melampaui batas. Tuan-tuan rahmati Allah, tiba-tiba dibuat satu majlis perpindahan mamia-mamia ini dengan penuh gilang gemilang, dibuat dengan tarian-tarian dan nyanyian-nyanyian dengan alasan apa dia? Untuk attraction, tourist attraction, tourism. Terhormati Allah, saya rasa ulama-ulama Al-Azhar telah jawab. Sebab mereka tanya dengan ustaz, apa hukum ni ustaz? Saya kata, terhormati Allah, Fir'aun ini walaupun ada yang mengatakan pada akhir hayat dia semasa nak ditenggelamkan dengan Laut Merah oleh Allah SWT, bila tengok tentera dia lemah, ramai lemah, dan dia pun cuba-cuba nyawa-nyawa ikan, dah nak sakaratul maut, barulah dia menyatakan amantu bi rabbi bani Israel. Ada yang mengatakan dia sebut aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Mana Bani Israel ni? Keturunan Nabi Musa dengan pengikut dia lah. Ada yang menyatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun, aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Fir'aun cakap macam tu. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Jibril alaihissalam ambilnya tanah laut tu yang hitam tu, disumbat dalam kongkong Fir'aun supaya tak boleh keluar lagi dah cakap-cakap macam tu. Tuan-tuan, ada orang menyatakan, apakah Jibril ni memandai-mandai? Sedangkan dalam ulama-ulama menyatakan Allah Ta'ala itu halimun rahimun, sopan santun, penyayang, berlembut dengan hambanya, walaupun hambanya yang paling jahat, tuan-tuan. Tapi dalam kes Fir'aun ni macam mana? Jibril memandai-mandai. Sebab hadis ini Jibril sebut kepada Nabi, disumbat mulut Fir'aun dengan tanah laut. Itu disebut oleh Jibril kepada Nabi alaihissalam. Apakah Jibril ini memandai-mandai melawan firman Allah? Tak terhormati Allah, dijawab oleh ulama Islam mengatakan, taubat udah sampai ke kerongkong ni, Allah tak terima dah. Apabila sampai nyawa ini ilal halqum, ke kerongkong ni, tuan-tuan, udah nazak, baru nak bertaubat. Ketika itu ulama Islam mengatakan berdasarkan kepada firman Allah, apa dia? Tidak diterima taubatnya. Sebutlah macam mana pun, syairlah macam mana pun, kalimah-kalimah taubat kita tidak diterima. Pasal apa? Min qabla hadha, sebelum ini Allah bagi tak kita peluang bertaubat, tuan-tuan? Bagi tak?
Apa kita buat? Tak ingat. Lupa daratan. Melawan Allah. Tuan-tuan, kita bawa kereta, tiba-tiba langgar divider. Ni, cerita bawa ke Cameron Highland ni. Terlanggar divider, tuan-tuan, bawah tu gaung. Masa nak jatuh ke gaung tu, tuan-tuan, boleh tak kita kata, aku bertaubat, ya Allah, Allah, berbum, terbakar? Boleh tak? Ulama mengatakan, it's too late for you. Sebab itu, siapa yang Allah berikan dia ini khairah, kebaikan, yufaqihu fiddin, maka dia berubah. Dia berubah, tuan-tuan, daripada kehidupan jahil dia, kehidupan maksiat dia. Dia bertaubat, dia tak buat dah maksiat ni. Dan dia benci, tuan-tuan, untuk kembali kepada maksiat, kembali kepada kekufuran, kembali kepada kejahatan. Dia tak mau dah, dia tinggal dah. Inilah orang yang Allah berikan khairah. Makna khairah yang disebut sebagai rahimullah. Allah ini penyayang, Allah ini ghafurur rahim, Allah ini maha pengampun, tuan-tuan. Apa ada sebelum kita sampai nyawa ke Al-Qum macam Fir'aun, kita sudah berubah kembali kepada Allah Ta'ala. Ini yang disebut oleh ulama, orang yang Allah berikan kebaikan. Maknanya wa naf'an kasiran yufaqihu fid din fayam nahwu al-ilma asy-syar'i. Orang yang Allah nak dia berubah, sempat bertaubat sebelum mati, Allah jadikan dia ini mula belajar hukum-hukum syarak. Tuan-tuan, tak boleh baca Quran, mula baca Quran. Betul tak? Tanya ustaz yang ngajar Iqra' tuan-tuan, bukan budak-budak yang datang ngaji dengan dia. Dia dah tua, tuan-tuan, pangkat datuk lagi. Baca qul a'udzu birabbin nas tu, dia main sambung kula apa kulaan terus, tuan-tuan. Apa bendanya? Tapi ustaz ni sabar ngajar, tuan-tuan. Dia kata tak apa datuk, walaupun umur dah 70 lebih, tak apa, pelan-pelan. Yang penting kita ada usaha nak bertaubat, kita ada usaha nak belajar. Datuk yang nangis, tengah menangis. Dia kata, ustaz, kalau saya mati dalam ni, ustaz, saya mati dalam tangan, saya tak boleh belajar Quran, saya tak boleh baca Quran lagi, saya mati tengah belajar, macam mana? Allah ampunkan. Pasal apa, tuan-tuan? Mayurilawi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah nakkan dia khaira, kebaikan, rahmat, keampunan, Allah jadikan dia mula belajar. Walaupun merangkak-rangkak, tuan-tuan, pun meninggal, masuk syurga insya-Allah. Tuan-tuan, jangan sombong. Kita sombong, tuan-tuan, kita melawan Allah. Apa udut? Apa ulama wala unta apa ni? Apa? Sekali cekik biji deri. Baru nak bertabat. Hentikanlah, tuan-tuan. Dah nak jatuh gaung, baru nak bertabat. Hentikanlah. Tak mati Allah. Sebab itu, bagi orang-orang yang dia ni nak berubah, apa sifat dia? Wa annal ilma syar'i asyraful ulum itlaqan li alaqatihi billahi azza wa jalla. Dia jadi minat nak belajar ilmu syarak ni. Sebab apa, tuan-tuan? Nak mendekatkan diri kepada Allah, nak mengenalkan Allah tu kepada diri dia. Tuan-tuan ada rasa tak macam tu sekarang? Ada rasa tak, tuan-tuan? Tuan-tuan, kalaulah ini Ramadan kita yang terakhir, apa macam? Sebab itu, tuan-tuan, kita tengok bila SOP mengatakan tarawih, kena buat 20, dengan tazkirahnya kita tengok banyak berlaku pertelingkahan, banyak berlaku perselisihan. Apa ni, tuan? Ada orang nak macam ni, ada orang nak macam ni, ada AJK nak macam ni, ada AJK nak macam ni. Ada yang langsung tak boleh buat tazkirah, dia mau nak buat 20. Ada yang kata tak payah 20, dia mau nak buat 8 je. Ada yang mengatakan kita buatlah mana-mana asalkan semayang. Yang kita risau ni yang tak semayang. Tuan-tuan, hanya itu. Ada yang kata kita kena buat tazkirah juga ni sebab orang dahagakan ilmu. Sebulan ni takkan tak ada kuliah. Apa pun, tuan-tuan, reaksi kita itu bermakna yufaqihu fiddin. Itu bermakna, tuan-tuan, termasuk dalam golongan yang Allah bagi minat kepada ibadat dan agama. Bergaduh bab itu, saya tak risau, tuan-tuan. Pasal tuan-tuan masih dalam fokus dalam kelompok yufaqihu fiddin. Yang saya risau ni apa, tuan-tuan?
Tak payah tarawih lah, payah sangat. Ni aku risau. Payah sangat. 20 tak payah buat, 8 pun tak payah buat, biar kita melepak je. Udah tuan-tuan. Ini yang disebut sebagai puasa ruba shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju'i wal atash. Ada orang berpuasa tuan-tuan yang dia faham puasa ni tahan lapar dahaga je, dengan tak boleh bersama dengan isteri. Maka dia tak dapat apa-apa pahala melainkan dahaga dan lapar semata-mata. Ini kata Nabi. Lepas tu tuan-tuan, kalaulah ni Ramadan kita yang terakhir, walaupun ada doa ya, disebut sebagai daif, hadis daif. Dan Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami dalam Rajab dan Sya'ban. 2 bulan ni menandakan hampir dah ambang Ramadan ni, sebelum masuk Ramadan. Dan hidupkan kami hingga ke Ramadan. Hidupkan kami hingga ke Ramadan. Tentang walaupun ada ulama mengatakan hadis ini dhaif. Ada ulama mengatakan hadis ini bukan dhaif dah, tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab ditakuti ada kata-kata qaulul ulama dalam dia. Perkataan ulama yang bercampur aduk. Memang Nabi ada sebut kelebihan Rajab dan Sya'ban, tapi takut itu bukan kata Nabi ni. Tapi ulama mengatakan dhaif tuan-tuan, sebab ada perawi-perawi ni tak cukup syarat dia. Tapi Imam Nawawi mengatakan daripada kita doa dengan lafaz kita sendiri yang kita reka-reka, maka adalah lebih baik kita ambil lafaz hadis dhaif ini sebagai doa motivasi, bukan hujah. Hadis dhaif tidak boleh dibuat jadikan hujah utama tuan-tuan, tak boleh. Dia sebagai motivasi, ya Allah ya Tuhan, kalaulah ini Ramadanku yang terakhir, maka tammim taksirana. Ya, kita baca doa tu kan, Allahumma taqabbal minna salatana. Ya Allah, terimalah solat kami, wasiyamana, dan puasa kami. Kali inilah puasa kami yang terakhir ya Allah, terimalah ianya ya Allah. Wa ruku'ana, rukuk kami ni ya Allah, tak kiralah salat fardu, salat sunat, qiyamul lail ataupun tarawih ni, witir, ditutup dengan witir. Sempurnakan rukuk kami, sujud kami ni. Maknanya apa tuan-tuan? Terima solat-solat ni. Wa tammim taksirana, dan kalau ada di antara solat fardu dan sunat yang kami buat ini kurang pahalanya, tammim ya Allah, tampalkan, sempurnakan, alaskan dengan ibadat-ibadat sunat yang lain. Sebab itu tuan-tuan, Ramadan ni bukan saja tarawih kita buat tadarus. Supaya apa tuan-tuan? Dia saling lengkap melengkapi. Dan Allah terima amalan kita Ramadan ni yang terbaik ni. Mudah-mudahan tuan-tuan jadikan ni Ramadan yang terakhir yang terbaik, dan kita mati dalam keadaan diampunkan oleh Allah Ta'ala akan dosa-dosa kita. Boleh tuan-tuan? Ini motivasi. Lepas tu saya juga terkejut orang bergaduh pasal hadis ni dhaif tuan-tuan. Imam Nawawi ni ulama, dia menyatakan apa dia? Bukan nak buat satu benda yang tidak disebut oleh Nabi tu. Betul, tidak sebut oleh Nabi. Kalau bukan daripada Nabi, maka ia dinamakan bid'ah, kullu bid'ah dalalah. Bukan yang itu. Tapi kita nak apa dia tuan-tuan? Dapatkan motivasi berbuat ibadat dalam bulan Ramadan. Boleh tuan ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini dapat memberi pengajaran kepada kita bersama tuan-tuan. Terhormati Allah, kita tak tahu sama ada kita boleh hidup ke tahun depan ni. Kita tak tahu tuan-tuan. Sampai Ramadan ni pun tak tahu tuan-tuan. Ramadan berapa hari lagi ni, minggu depan kita tak tahu. So kita doa tuan-tuan, ya Allah hidupkan aku sampai ke Ramadan. Dan ada pula yang doa, ya Allah bukan Ramadan je ya Allah, hidupkan aku hingga ke 1 Syawal. Pasal apa? Dam-dam-dum bunyi mercun. Itu habislah. Tuan-tuan, saya tengok dalam YouTube baru ni ada dah artis-artis yang merakamkan raya, lagu raya, suasana raya, kenduri raya. Puasa belum lagi tuan-tuan ya. Dah beraya dah. Jangan marah ya. Terhormati Allah, di Mesir Ramadan tu hari raya. Bila sampai 1 Syawal, dia mau tutup pintu dah, tak ada raya. Kita Ramadan macam tak raya, seksa. Tapi bila raya 1 Syawal ya, tu Haji Khairudin, oi mak ya, bukan main bergayanya.
Ya, wallahu a'lam bissawab. Tuan-tuan bersama dengan saya macam biasa, ada sahabat yang bawa produk barangan Islam, air syifa dan juga produk-produk. Boleh tuan pergilah tengok di belakang sana, belilah ya produk yang suci lagi bersih ni insya-Allah. Baik, kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan orang-orang beriman. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azim sultan. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqimin minal mustaghfirin minal muqimin was-salam syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.